أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini buat pertama kali kita dipertemukan dengan izin Allah sesuai dengan ketentuan dan takdir daripadanya. Mudah-mudahan pertemuan buat kali pertama ini akan terus membuahkan persahabatan dan silaturahim yang berterusan. Pertama kali terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi daripada yang teratas sampailah AJK yang paling bawah, kerana sudi untuk menjemput saya memberikan kuliah dan ceramah pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada malam ini kita akan membicarakan perihal bertajuk dalam lingkungan kebahagiaan dan keredaan hakiki yang ingin kita capai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai muqaddimah, saya cuba bawakan analogi dan perbandingan. Kalau kita mempunyai sebuah bekas kaca, yang mana bila suatu masa bekas kaca ni terjatuh, ditakdirkan, dan bekas kaca ni akan hancur bersepai, berselerak dan ada di merata-rata tempat, dan kita ingin mengutip kembali serpihan-serpihan kaca yang pecah tadi, berkemungkinan ada di antara kita bila kutip dia dapat banyaknya serpihan-serpihan kaca tadi, dan kadang-kala ada di antara kita bila dia kutip balik dia hanya dapat separuh daripada kaca-kaca tadi, dan mungkin ada sebahagian kita dapat hanya 1/3 dan cuma sedikit daripada kaca-kaca tadi. Dan kita sedia maklum, untuk kita dapat kutip sepenuhnya kaca tadi adalah suatu kemustahilan. Kerana bila kaca ni pecah, ada hak besar, ada sederhana, ada hak halus. Jadi kalau kita nak kata aku dah kutip semua dah hak pecah tadi, amat menjadi kemustahilan. Tetapi ingat, dalam kita duk mengutip kaca-kaca tadi, tidaklah jarang ada tangan-tangan manusia yang pasti terluka. Inilah yang kita harus lalui dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sesuatu benda yang kita sayang, sesuatu benda yang berharga dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata nak menguji keimanan dan kesabaran kita. Dan kadang-kadang perjalanan untuk kembali semula kepada Allah dipenuhi dengan liku-liku dan onak berduri yang cukup pahit untuk ditelan.
tetapi manusia-manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah, mudah-mudahan mereka akan dapat terus bertahan, terus bersabar dan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bila kita nak cari penanda aras, satu level, satu peringkat di mana sebenarnya kebahagiaan hakiki bagi diri seorang manusia, di mana kita nak cari penanda aras keredaan Allah atas kita. Kadang-kadang ada di kalangan kita ramai-ramai manusia yang Allah kurniakan kelebihan dan anugerah pada dia. Kita ambil beberapa contoh. Kadang-kadang sebahagian orang dikurniakan harta yang banyak. Allah bagi dia duit banyak, Allah bagi dia harta banyak, Allah bagi dia tanah banyak, Allah bagi dia macam-macam serba-serbi hal-hal keduniaan ni lebih pada orang lain. Tetapi Allah tak campakkan dalam hati dia ketenangan hidup. Allah tak campakkan dalam hati dia kebahagiaan dalam hidup dia. Walaupun dia kaya, harta-harta tadi tidak mampu memberi jaminan kebahagiaan dalam hati dia. Begitu juga kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada seseorang itu dari sudut kepopularitian dia. Dia ni orang masyhur, dia ni orang glamour, dia ni orang dikenali. Tetapi di sebalik kemasyhuran dia, di sebalik popular dia, di sebalik glamour dia, tak ada seorang pun tahu hati dia sedang merintih. Hati dia ni nak cari kebahagiaan, hati dia nak cari ketenangan. Tapi Allah tak campak hal-hal tersebut dalam kehidupan dan jiwa dia. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada seseorang tu mempunyai perwatakan yang menarik. Ada lelaki yang handsome, lelaki yang segap, belah wanita pula cantik, belah wanita pula jelita. Dia ni menjadi kegilaan orang lain. Semua orang duk minat kat dia. Tapi waktu dia duk sorang-sorang, tak datang ketenangan dalam hidup dia. Waktu dia duk sorang-sorang, tak datang pun kebahagiaan dalam hidup dia. Dan kadang-kadang Allah berikan kelebihan dari sudut pangkat. Kita ada kedudukan, kita ada jawatan, YB tu lah kat depan, Datuk Seri lah kat depan, Tan Sri lah kat depan. Tetapi nama-nama tersebut, pangkat-pangkat tersebut langsung tidak memberi ketenangan. Pangkat-pangkat dan jawatan tersebut langsung tidak memberi kelebihan pada kehidupan dia. Jadi ini berlaku pada sebahagian masyarakat dan kita tidak pernah menafikan sekalipun. Ada dalam konteks yang lain Allah bagi kaya dia bahagia, ada. Ada Allah bagi cantik dan segak dia bahagia, ada. Ada Allah bagi dia popular, dia berpangkat, dia bahagia, ada. Dan ada Allah bagi dari sudut yang terakhir tadi dia bahagia, ada. Tetapi kebanyakan untuk cari rangkum kedua-dua tadi cukup sukar dan susah dalam hidup ini. Tetapi Allah bagi secara seimbang. Kalau lebih di situ ada kekurangan yang lain, kalau orang ni pula kurang yang ni ada lebih yang lain. Kadang-kadang kita perhatikan banyak kelebihan-kelebihan ketenangan dan kebahagiaan hati Allah campak pada orang yang sebaliknya. Di sebalik orang-orang kaya tadi ada orang-orang yang sederhana. Ada orang-orang yang miskin. Mungkin mereka berada di ceruk-ceruk kampung, di luar-luar bandar, di hujung-hujung pendalaman. Tetapi hati mereka gembira, jiwa mereka ceria. Mereka tidak bermasalah dengan kehidupan mereka. Allah bagi ketenangan, Allah bagi kebahagiaan, Allah bagi keredaan hati mereka atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi bila melihat kepada level-level tadi, sebenarnya kita sedang mencari kebahagiaan yang macam mana? Kita mencari keredaan Allah yang macam mana? Manusia bercuba hari ini macam-macam pattern, macam-macam bentuk kehidupan yang dilalui. Kalau zaman susah dulu pun serabut kepala kadang-kadang, bila dah berduit sikit pun serabut kepala kadang-kadang, bila naik gaji berulang kali pun lagi serabut kepala kadang-kadang. Dulu tak ada anak, rasa sunyi, ada anak pun makin serabut kadang-kadang.
Ini adalah bentuk-bentuk ujian. Ini adalah bentuk-bentuk ujian Allah kepada hati setiap manusia untuk didepani. Ini adalah bentuk bebanan dan cabaran kepada kita. Bagaimanakah cara untuk mencari kebahagiaan hakiki? Yang ini Allah dah tegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 97. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu yang disebut oleh Allah depan sekali, ma min amalin min zakarin aw bukan ma amila salihan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang melakukan amalan soleh. Bila kita merujuk tafsir-tafsir yang besar, tafsir-tafsir yang muktabar, perkataan amalan soleh merujuk kepada amalan-amalan manusia yang terikat dengan syariat. Maksud terikat dengan syariat ialah yang terpandu dengan panduan kitabullah, iaitu Al-Quran, dan yang kedua terpandu dengan sunnah Rasulullah yang kita sebut sebagai Al-Hadis. Bila kita nak mengamalkan sesuatu benda, kita tak boleh lari daripada dua panduan ini. Jangan sesekali terkeluar, jangan sesekali tergelincir, dan jangan sesekali terselewing dalam bab ibadah daripada acuan Quran dan juga sunnah. Min zakarin au unsa. Tidak kira dia ni dari kalangan anak Adam, baik berjantinakan lelaki atau berjantinakan perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Lihat kepada step-step tadi. Siapa yang buat amal soleh ikut panduan Quran Sunnah, tak kira lelaki, tak kira wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, maka Allah akan menganugerah dan berikan kepada dia satu kehidupan yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik? Bila rujuk kepada tafsir, contoh tafsir Ibnu Katsir, banyaknya riwayat daripada sahabat dan pandangan-pandangan ulama tentang kata kunci hayatan tayyibah. Ada sebahagian meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dengan menyebut bahawa makna hayatan tayyibah ialah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber-sumber daripada pencarian rezeki yang baik dan halal. Maksud dia, Allah akan anugerahkan, Allah akan beri pada seseorang itu sumber-sumber rezeki, sumber-sumber pencarian yang baik lagi halal. Dan ada juga pendapat lain yang dinisbahkan kepada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan ini juga disepakati oleh Ibnu Abbas, oleh Ikrimah dan Wahab bin Munabbih. Disebutkan kosakata hayatan tayyibatan ialah dikurniakan rezeki yang baik dan halal, dan satu lagi yang ni yang kita nak dalam hidup kita, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk sujud beribadat pada dia. Ini rezeki yang jarang Allah kurniakan pada seorang hamba. Bila Allah bagi kepada seorang hamba tu mudah, senang seorang hamba tu nak tunduk, senang seorang hamba tu nak sujud. Dengan kata lain, memudahkan perjalanan hidup dia nak buat ibadat pada Allah. Sedangkan dalam lingkungan kehidupan kita hari ini, cukup payah kita nak cari manusia yang senang dan mudah untuk beribadat pada Allah. Sedangkan di penghujung akhir zaman ni, kalau sebut bab semayang, nak cari anak-anak muda yang rajin ke masjid pun payah, nak cari anak-anak muda yang mampu mengekalkan solat 5 waktu pun payah, nak cari anak muda yang semayang kekal dalam hidup dia pun payah. Yang ini berlaku begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain.
Jadi kita nak Allah bagi kita mudah, Allah bagi kita senang untuk tunduk dan sujud beribadat pada Dia. Jadi bila Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku jadikan manusia dan jin semata-mata untuk beribadat kepada aku. Jadi kita kena faham konsep ibadah secara umum dan secara syumul. Ibadah ini bukan sekadar solat, ibadah ini bukan sekadar puasa, ibadah ini bukan sekadar zakat dan perkara yang terangkum di dalam rukun Islam. Sebab ibadah yang besar ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus. Jadi dalam keumuman dia dan dalam kekhususan dia sekalipun, kita kena sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah agar sentiasa memudahkan bagi kita untuk menjalankan setiap perintah dan menunaikan ibadah-ibadah tadi dengan sebaik mungkin. Dan Allah akan memberikan apa? Pahala yang lebih baik daripada apa yang dilakukan olehnya. Ini bermaksud setiap orang yang beriman, laki-laki, perempuan, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul tadi, Allah akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik dalam konteks pentafsiran-tafsiran ulama-ulama dan kata-kata sahabat tadi. Dan Allah juga akan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang telah dilakukan sewaktu dia hidup atas dunia ni. Maksudnya orang-orang yang diberi kelebihan ini sedang siap menunggu dia di mahsyar kelak, sedang siap menunggu dia di hari pengadilan kelak, lebih besar pahalanya daripada apa yang dia lakukan sewaktu kehidupan dia di atas dunia. Jadi jelaslah bagi kita di sini, inilah sebenarnya keredaan, inilah sebenarnya kebahagiaan yang ingin kita cari. Apa guna hari ini kalau kita sebut dalam konteks ayat ni macam-macam Allah bagi, tetapi amalan salihan tu tak ada pada kita. Kita mungkin kaya tapi tak buat amal soleh. Kita mungkin terkenal tapi tak ada amal soleh pada kita. Kita mungkin ada jawatan tapi tak ada amal soleh pada kita. Yang ini adalah bahaya dalam bentuk ujian istidraj Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita kembali kepada menyebut redha Allah, menyebut redha Allah, pernah suatu ketika seorang sahabat yang nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pernah berjumpa dengan Ummul Mukminin, iaitu isteri Rasulullah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Lalu dia bertanyakan mengenai bab redha. Lalu apa jawab Aisyah kepada Muawiyah? Aisyah berkata, sesungguhnya barang siapa yang mencari keredaan Allah bersama kemarahan manusia, itu adalah lebih baik bagi dia seperti dia mendapatkan seisi dunia sepenuhnya. Dan barang siapa yang mencari redha manusia bersama kemurkaan Allah, cukuplah manusia-manusia tadi bagi dirinya. Maksud di sini, siapa hari ini yang cari redha Allah walaupun orang tak suka, dia nak cari kebahagiaan di sisi Allah walaupun orang benci, dia nak cari benda yang Allah suka walaupun orang duk kutuk, itu lebih baik bagi dia seumpama dia mendapatkan keuntungan seluruh dunia. Biarlah hari ini orang duk maki, biarlah hari ini orang duk caci, tapi jalan dan corak perjalanan hidup dia tu disukai dan diredai oleh Allah dan Rasulnya, lebih-lebih lagi bertepatan dengan jalan syariat dan agama. Tetapi kalau kita hidup hari ini semata-mata nak pujian manusia, semata-mata nak suruh orang kata kita bagus tu, kita bagus ni, tetapi dalam masa yang sama perbuatan kita tu mengundang marah Allah, perbuatan kita tu mengundang murka Allah, maka cukuplah manusia-manusia tadi baginya. Maksudnya cukuplah dia diberati, disibukkan dengan orang-orang tadi. Boleh faham maksud ni? Jadi hidup kita hari ni, biarlah orang nak kata apa, tapi kita nak cari kepentingan yang lebih aula dan utama, ialah redha Allah. Bila sebut kalimah redha,
Selalunya perkataan-perkataan seperti ini senang dan cukup mudah kita nak cari dalam kitab yang berbentuk sinopsis dan aliran kepada ilmu tasawuf, ilmu perubatan jiwa, ilmu perubatan diri, ilmu perubatan batin. Kerana perkataan-perkataan dan amalan-amalan mahmudah seperti ini cukup banyak di dalam amalan-amalan tasawuf. Bila sebut redha, dia adalah dua gabungan antara sifat makrifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Redha di sini mengikut ulama-ulama tasawuf dibahagikan kepada dua benda. Apa yang disebut sebagai redha? Yang pertama ialah redha terhadap hukum-hukum, terhadap perundangan-perundangan, terhadap syariat-syariat yang telah ditentukan atas manusia untuk menjalankan perintah-perintah dan arahan daripada Allah. Maksudnya hari ini ada taklifan, ada amanah, ada tanggungjawab. Allah mewajibkan kita semayang. Jadi kita hari ini kena redha semayang tu adalah satu ketetapan bagi kita. Kita kena redha semayang tu salah satu cabaran ibadat bagi kita. Jangan kita rasa Allah, pasal apalah Allah buat 5 waktu. Kalau boleh subuh 2 rakaat cukuplah. Jadi jangan kita rasa berat dengan ibadah tu, jangan kita rasa terbeban. Agak-agak kalau betul-betul Allah buat 2 rakaat saja, ramai tak sembahyang, ketinggal juga. Kalau kita kata tak ada 4 rakaat lagi, subuh 2 rakaat je hak wajib. Agak-agak penuh tak masjid? Tak penuh juga. Ada orang tinggal tak walaupun 2 rakaat? Ada orang tinggal juga. Walaupun dia rasa, oh kalau boleh tak ada 4 tu. Tu cakap-cakap, omong-omong kosong. Hakikat yang berlaku sebaliknya. Begitu juga bila Allah mentaklifkan dan mewajibkan puasa sebulan straight berterusan bulan Ramadan. Jangan sekali-kali menganggap amanah dan taklifan ini berat dan jadi beban atas kita. Allah kalau boleh dah 10 hari bulan Muharram, 10 hari bulan Safar, 10 hari bulan Rabiul Awal. Okey, sikit ni sebulan sekaligus. Beratlah. Saya pula jenis kerja hak berat-berat. Jangan jadikan ini alasan dalam kehidupan kita. Bila kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dan Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, kita kena redha atas taklifan-taklifan dalam bentuk ibadah ni dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan syariat yang lain. Kalau Allah kata minum arak kena sebat, sebatlah. Kalau Allah kata hukuman mencuri yang selayaknya dihukum potong tangan mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan dalam kaedah dan kesesuaian agama, potonglah. Jangan pula kita cuba mencari-cari alasan untuk menidakkan kejamnya hukuman ini, zalimnya hukuman ini, datang daripada mana, rimba, barbarian dan sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang tak sepatutnya keluar daripada mulut orang Islam yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan yang kedua, kita kena redha apakah ketentuan qada dan qadar yang telah dinasibkan atas diri kita. Hari ini dah ada qadar yang Allah letak atas diri kita. Hari ini Allah jadikan kita kulit sawo matang. Kita pun Allah, kalau putih pun bagus sikit dah. Padahal Allah qadarkan kita kulit lagu ni dah. Jadi kita macam-macam rasa tak special, rasa tak best. Pasal apa kawan aku tu kulit putih licin, gebu, aku ni kulit lagu ni. Lepas tu kalau hak gelap lagi pada saya, Allah gelapnya aku. Kalau boleh nak putih, nak cerah. Lepas tu hak miskin, hak tu kaya, dia tak puas hati pasal apa Allah bagi aku miskin sedangkan aku juga hamba dia. Kawan tu kerja bukan banyak pun tiba-tiba duit banyak, harta banyak, tanah banyak. Lepas tu bila dia gemuk sikit pasal apa aku ni gemuk, orang lain kurus. Kalau dia tak handsome sikit pasal apa kawan tu handsome, kawan ni cantik, kawan ni jelita, aku tak handsome. Kalau orang tu rambut panjang, dia tak ada rambut, dia kepala botak, dia komen bab tu pula. Kalau dia rendah, orang lain tinggi, dia komen dia rendah, dia nak tinggi. Sebab nak capai semua kepuasan dalam hati manusia tak akan mampu, dan itu amat mustahil kita nak capai kesemuanya. Sebab apa yang Allah letak atas diri kita tu cuma ujian. Dan dia tu tidak punya harga apa-apa pun di sisi Allah kecuali yang mendatangi Allah di akhirat kelak. Man atallahu biqalbin
saling sini. Hitam ke kita, hati baik, hati bersih, beriman pada Allah, lawan dengan kulit putih yang langsung tak kenal Allah, tak beriman kepada Allah, hak hitam ni lebih baik. Gemuknya kita di sini baik, nak lawan hak kurus, hak taf, hak tubuh sado tu yang langsung tak kenal Allah, hak gemuk, hak boroi inilah lebih baik. Jadi itu semua hanyalah ujian-ujian di atas dunia dan dia tidak kekal. Kalaulah antara kelemahan-kelemahan yang kita rasa ni serba tak kena, serba lemah ni jadi penghalang kita nak masuk syurga, tu cerita lain. Kalaulah diberitakan oleh Rasulullah, barang siapa yang muka huduh dan muka hitam tak boleh masuk syurga, saya orang pertama buat pembedahan plastik. Sebab apa ustaz buat pembedahan plastik? Dah orang huduh dengan orang hitam tak boleh masuk syurga, orang putih, orang handsome je boleh. Saya orang pertama akan jogging pagi-pagi sebelum subuh. Sebab apa? Hadis Nabi cerita barang siapa yang gemuk dan boroi tak boleh masuk syurga. Jadi saya nak kuruh, nak bagi boleh masuk syurga. Kalau itu penyebab dia, orang kaya saja boleh masuk syurga, miskin tak boleh masuk syurga, kerja tak berhenti 24 jam, nak bagi meletakkan senarai nama di dalam golongan kaya. Kalau miskin tak boleh masuk syurga, bukan itu penyebab dia. Itu adalah ujian-ujian. Yang Allah nak pada kita ialah keimanan pada dia. Dan kita redha dengan dua benda tadi, ketetapan, amanah dan tanggungjawab. Dan yang kedua ialah qadar yang ditentukan atas diri kita. Cerita ni saya nak sebut sikit. Setengah orang-orang di luar dia marah bila kita cerita benda-benda macam ni. Dia kadang-kadang tak faham apa yang disebut sebagai analogi. Dia kadang-kadang tak faham cerita macam ni kita anggap sebagai pengukuhan dan penguat kepada kisah yang kita nak sebut. Saya sebut benda ni bolehlah dianggap bedtime story masa kita kecil-kecil. Tahu bedtime story? Orang tua kita cerita nak menidurkan kita dah. Kadang-kadang kita ni payah nak tidur, pukul 11, pukul 12, duk ulik tak tidur. Dia pun ceritalah. Biasa cerita sang kancil kan orang tua. Pak Pandir, Wak Dojer, tu dipanggil bedtime story zaman kita dulu. Antara yang saya ingat, saya boleh cerita ni sebab tok saya cerita. Waktu tu umur saya 6 tahun. 6 tahun tapi saya boleh faham cerita ni dan boleh cerita kat orang lain. Ni nak bercerita berkaitan dengan qadar dan ketentuan hidup. Fahamlah bila sebut bedtime story dah. Kalau bedtime story ni sang kancil pun boleh bercakap. Dah. Binatang tu boleh bercakap, binatang ni pun boleh bercakap. Jadi kita ambil moral dia untuk menguatkan apa yang kita nak sebut. Dulu ada di satu kampung. Kampung ni terpencil di sebuah kebun, tinggallah sepasang suami isteri. Dah tua dah, mereka tak dikurniakan anak. Jadi mereka buatlah kebun-kebun tanaman, tanam tu, tanam ni, tanam tu, tanam ni, dan kehidupan mereka jauh dan terpencil daripada orang lain. Antara sifat yang ada pada mereka, mereka akan keluar pada hujung setiap bulan. Contoh kita kata 30 atau 31, mereka akan keluar pi bandar, mereka akan beli barang banyak-banyak untuk tempoh 1 bulan. Kalau kita kata pi ke Tesco, belilah banyak-banyak. Hak nak beli ni untuk sebulan. Bila pula nak keluar ke bandar? Hujung bulan depan. Jadi bila dah sampai ke rumah, si suami tadi buat keluarlah barang-barang daripada belakang ataupun kita sebut bonet kereta. Rupa-rupanya hak tinggal sekali dengan mereka dalam rumah tu, biasa kita tengok cerita Tom and Jerry kan. Ini pun ala-ala Tom and Jerry. Ada tikus dengan anak beranak dia duduk dalam lubang dalam rumah tu dekat bahagian dapur. Jadi bila tuan rumah ni duk letak barang-barang atas meja, bapa tikus ni berkira-kira sebut depan isteri dan anak-anak dia, setiap kali hujung bulan mesti makan besar lah kita. Sebab barang tengah banyak kan. Maksudnya duk tengok keluar nugget, oh sedapnya nugget. Keluarnya ayam goreng, duk keluar ayam goreng, roti canai, macam-macam lah awal-awal ni. Jadi satu yang mengerunkan mereka, hak keluar sekali daripada plastik ialah perangkap tikus. Kali ni tuan rumah tahu dah rumah dia ni tikus banyak, dia siap-siap beli perangkap tikus, hak besi hak jetak tu. Jadi hak ni pun dia jadi jam. Tadi macam-macam dah duk fikir dah, tom yam lah, kari lah apalah, tiba-tiba Allah, hak ni bahaya ni. Jadi dia pun himpun anak beranak dia.
Dia sebut kepada isteri, dia sebut kepada anak-anak tikus, boleh keluar cari makan, tapi kali ni kita kena lebih berhati-hati. Mungkin perangkap-perangkap ni tuan rumah akan pasang di setiap tempat yang kita ni tak perasan pun di situ ada perangkap. Bimbang-bimbang takut terkena. Jadi dalam keadaan bimbang tu, bukan kata anak, bukan kata bini, dia sendiri pun tak berani nak keluar. Takut dia letak tu tempat yang tersembunyi yang kita tu akan terkena. Jadi duk main fikir lapak tak lapak, dia pun keluar daripada rumah. Bila dia keluar daripada rumah, dia menuju ke satu semak di belakang rumah tu. Tiba-tiba dalam semak tu ada ular. Ular ni pula ular yang memang duk lapak dah. Ular besar yang lapar bila tengok tikus dia ke mana? Kira nak terekam je lah tikus ni. Jadi ular tu tanya, mula-mula dia nak terekam, tapi dia tengok tikus ni muka sedih, dia tak jadi. Maksudnya ular tu ada peri juga. Dah kawan tu duk sedih dah. Dia pun tanya, tikus, yang kamu duk sedih ni pasal apa? Pasal apa masuk dalam semak ni? Kan kamu tahu bahaya, terutama ancaman-ancaman kaum kami ular ni yang suka makan jenis kamu ni. Sebenarnya aku nak kongsi cerita dengan kamu. Sebelum ni aku duk makan bebas dalam rumah tuan tu. Tapi selepas hari ni dia beli perangkap tu, aku kena cari makanan di luar rumah pula. Jadi aku duk cari-cari ikut luar tu, tak ada yang aku boleh bagi kat bini dan anak-anak tikus aku. Jadi aku masuk nak cari dalam semak ni pula, tiba-tiba jumpa kamu. Kamu pula nak makan aku tapi tak jadi. Kalau gitu sedih cerita kamu, balik Ular tu suruh balik, tapi jangan jumpa kali kedua, sebab aku pun duk lapak ni. Kalau hang mari kali kedua lagi, memang aku ngap sungguh lah. Jadi dia pun sedih, tapi puas hatilah dia duk cerita dah masalah dia. Dia pun pi lalu kok ternakan tuan rumah. Tuan rumah dia bela ayam, dia bela kambing, dia bela lembu. Jadi dia pun jumpa geng-geng ayam dalam rebang. Macam mana ni ayam, aku ni payah nak cari makan. Ayam kata apa? Apa yang kamu sebut tu langsung tak ada kena mengena dengan hidup aku. Hak jadi nak payah cari makan kamu. Aku hari-hari tuan rumah duk tabuk makanan. Hari-hari tuan kita duk bagi makanan. Tak ada masalah bagi aku. Yang kamu nak cerita lapar ke, susah ke, payah kamu. Jadi kami tak mau campur. Seolah-olah orang tak mau ambil tahu. Pi pula kandang kambing. Kambing pun sama lah. Tuan rumah duk bagi dedak hari-hari, duk bagi makan hari-hari, kami tak mau campur. Pi pula jumpa lembu, lagilah lembu pun tak. Kami dilepaskan oleh tuan di padang-padang. Rumput ni ada di setiap mana-mana tempat. Kami tak perlu risau pun bak makan. Kalau kamu risau, kamu fikirlah diri kamu sendiri. Baik. Bila tiba waktu malam, maka bermulalah segala-galanya. Sedang tuan rumah satu kelamin ni duk tidur, tiba-tiba agak ke tengah malam tu bunyi jentapan perangkap tikus tu kena. Jadi bila bunyi, tuan rumah bangun. Lelaki ni biasa malas bangun kan. Sama nak buat susu anak pun perempuan akan bangun. Ni pun bini dia bangun. Bila bini dia dia buka pintu pula, lampu tandas. Bila dia buka lampu tandas, di situ suami dia dah pasang dah depan pintu tandas. Yang terkena tu bukan tikus, tapi ular. Ular dalam semak tadi. Rupa-rupanya ular tu bila dia lapak, campur dia panas, dia nak cari sumber air. Ular tu dahaga. Jadi bila dia masuk ke dalam tandas tu dan dia nak keluar dekat pintu tu, kena ekor dia. Bila kena hujung ekor dia, hak bahagian badan dengan kepala tu okey lagi. Hak tu lah pi patuk betih bini tuan rumah. Jadi bila kena patuk, bini dia tu rebah, bini dia jatuh. Lalu tuan rumah dengar gedegum tu, keluar, tengok bini dia dah kena patuk. Dia ambil kayu, dia pukul-pukul ular tu sampai mati. Matilah ular tu. Jadi dia pun start kereta cepat-cepat, tukar baju cepat-cepat, usung bini dia, letak dalam kereta, pi ke hospital. Bila pi ke hospital, maka hospital kata serius ni. Sebab ular tu jenis ular apa? Kita panggil king cobra lah. Jadi bila dirawat, masih tak sedarkan diri. Darah pun jadi tak stabil, denyutan nadi pun jadi tak stabil. Dia pun risaulah keselamatan dan keadaan isteri dia. Jadi marilah melawat kaum kerabat. Mula-mula mari ni hak jenis sepupu, mak saudara, pak saudara, belah dia sendiri, belah si suami. Jadi mari. Bila mari tu,
Dia kata Pak Cik Din hak kampung kita dulu pun kena lebih kurang macam ni lah. Jadi dia bagi apa? Kalau boleh bagi sup ayam lah, bahagian kepok tu, chicken wing tu, hak bahagian kepok kena buat sup ayam. Bila nak buat sup ayam, baliklah dia cari ayam dalam reban dia. Lepas tu kena sembelih ayam lah, takkan nak bagi hak hidup-hidup. Jadi sembelihlah ayam tadi. Bila sembelih-sembelih, buat sup, pi bagi kat isteri, duduk 2-3 jam, tak jalan juga, denyutan nadi dengan jantung masih tak sekata, tak stabil, tak boleh ni. Lepas tu bila kawan ni balik, mari pula pak saudara mak saudara hak belah bini. Ada cerita juga, dulu orang kampung kita pun kena patuk lagu ni juga, tapi cara dia kena buat sup hati kambing. Jadi balik ke rumah, sembelih kambing. Sembelih kambing. Bila sembelih kambing, ambil hati kambing, buat sup, pi bagi, tak jalan juga. Last sekali, dulu 2-3 hari, takdir Allah umur tak panjang, isteri dia meninggal. Bila isteri dia meninggal, maka ditanam, diuruskan jenazah dan mayat dia. Malam tu nak buat tahlil. Jadi nak buat tahlil, nak panggil orang, kena sembelih lembu. Maka sembelih lembu, buat kari, buat gulai, jamu orang. Kita tengok di sini, orang yang takutkan kematian, takutkan kebinasaan pada diri dan keluarga, siapa? Tikus. Tapi dalam kes ni, hak selamat dan hak terus hidup siapa? Hak terus hidup, tikus terus hidup. Padahal dia hak paling takut, tak ada makanan kan mati, kena makan kat ulat kan mati, terpijak dengan kambing ke, terpijak dengan lembu kat kandang mungkin mati. Dia duk risau pasal diri dia. Tapi takdir menentukan segala-galanya. Ulat hak nak makan dia siang tadi, ulat tu paling awal mampu. Kalau itu ketentuan dia. Ayam hak kata tak ada kena mengena dengan kami. Kami hari-hari diberi makan oleh Tuhan. Hari-hari, bukan time hang nak mati lagi. Tapi time hang nak mati, tu je. Nak buat sup ayam, hang kena sembelih. Akhir sekali semua benda tu, semua hak tak mau layan dia, semua dah dijenazahkan dah. Dalam kes ni, kes ni sebenarnya kita nak cari punca qadar yang ditentukan. Tak mestinya apa yang kita risau dan bimbang tu berlaku atas kita, tapi ketentuan tu. Dan begitu juga jangan letakkan keselesaan ni pada konteks-konteks binatang tadi. Kita jangan letakkan keselesaan ayam tu atas kita. Jangan letakkan keselesaan kambing atas kita. Jangan letakkan keselesaan lembu atas kita. Bila-bila masa saja, bila umur dah sampai, waktu dah sampai, kita akan dipanggil. Boleh faham tak? Dah saya hak masa tu umur 6 tahun pun boleh faham. Takkan hak lah ni 60 tahun tak boleh faham. InsyaAllah boleh ya. Okey. Yang satu lagi kita akan nak bawa, bila kita sebut tentang mencari kebahagiaan dan redha hakiki. Saya nak cerita kisah salah seorang sahabat yang dapat sebenar-benar kemuliaan di sisi Allah yang jarang didapati pada sahabat-sahabat yang lain. Walaupun mungkin pada sahabat-sahabat besar, as-sabiqunal awwalun dan sahabat-sahabat senior Nabi. Orang yang saya maksudkan ialah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin Haram. Mungkin kita ni jarang dengar nama Abdullah bin Amru bin Haram. Kalau selalu nak dengar pun sipi-sipi Abdullah bin Amru bin Al-As, tu lain. Sebab sahabat yang dimulakan dengan nama Abdullah ni cukup banyak. Kalau kita perhati, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amru bin Al-As, ada Abdullah bin Sa'id, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, ada Abdullah bin Jubair, ada Abdullah bin Jabir, ada Abdullah bin Amru bin Haram. Banyak sahabat nama Abdullah. Tapi dalam banyak-banyak Abdullah ni kita nak bincang siapa individu ni. Dan individu ni lah sebenarnya orang pertama yang mati syahid dalam perang Uhud. Dalam sahabat Nabi yang mati syahid dalam perang Uhud, jumlah dia 70 orang sahabat mati syahid. Tapi hak mula-mula mati syahid inilah dia. Dia ni tergolong daripada 50 sahabat yang Nabi tempatkan di atas bukit Uhud, geng-geng pemanah, tim pemanah. Tapi dia yang pertama kena dan dia mati syahid. Baik, kita kembali kepada kisah awal siapa dia ni.
Dia ni seorang sahabat Ansor. Bila kita sebut Ansor, dia berbeza dengan Muhajirin. Muhajirin ni sahabat-sahabat daripada Mekah yang ikut berhijrah bersama Nabi pergi ke Madinah, tu Muhajirin. Jadi Ansor ni sahabat-sahabat yang membantu sahabat Muhajirin dan Rasulullah sewaktu ketibaan mereka di bumi Madinah. Dan kita kena faham, sahabat Ansor ni terdiri daripada dua golongan. Satu Aus, satu Khazraj. Jadi sahabat ni ialah sahabat daripada Bani Salamah, daripada suku Khazraj. Abdullah bin Amru ni, satu dia banyak bani kan Arab ni, dia Bani Salamah dan dia daripada suku Khazraj. Bahkan waktu terjadi malam Lailatul Aqabah yang kedua. Dalam sejarah sebelum Nabi hijrah terjadi perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah yang kedua. Dialah mewakili bani dia, Bani Salamah ni, daripada suku Khazraj berbai'ah dan masuk Islam di tangan Rasulullah pada perjanjian Aqabah yang kedua. Dia adalah salah seorang sahabat yang besarlah kedudukan dia di sisi sahabat-sahabat Ansar. Baik, kita kena tengok apa yang berlaku pada awalnya peristiwa nak terjadi perang Uhud ni. Pak saudara Nabi Abdullah bin Abbas yang waktu tu belum lagi masuk Islam, dia mengirim surat kepada Rasulullah melalui seorang penunggang kuda yang cengkap daripada Bani Ghifar. Dalam tempoh 3 hari 3 malam dari Mekah ke Madinah, surat ni mesti sampai dengan upah dan imbalan yang cukup lumayan. Jadi bila lelaki ni sampai di Quba, tempat pertama Rasulullah hijrah dulu, kebetulan hari itu hari Khamis 9 Syawal tahun ketiga hijrah. Khamis 9 Syawal tahun 3 hijrah, Nabi dari Madinah juga turun ke Quba kebetulan. Jadi dia bagi surat tu dekat Nabi di Quba. Nabi terima surat daripada lelaki tadi dan Nabi tak baca. Tetapi yang teman Nabi pada masa tu seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Nabi minta Ubay bin Ka'ab baca surat ni. Ubay bin Ka'ab ni terkenal sebagai salah seorang sahabat Ansar yang dia juga adalah tim penulis-penulis wahyu Nabi. Kan sahabat-sahabat penulis wahyu tu diketuai oleh Zaid bin Sabit. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dan nama-nama lain. Salah seorang Ubay bin Ka'ab dia pun baca. Surat ni penting wahai Rasulullah sebab ni ada perancangan daripada kafir-kafir musyrikin Mekah. Mereka nak tuntut balik kekalahan mereka di Badar dulu, mereka akan datang ke Madinah dan berperang dengan kita. Jadi bila rasa benda ni penting, Rasulullah nak balik malam tu semula ke Madinah dan sempat singgah di rumah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Jadi duduk dalam rumah Sa'ad, 3 orang ni bincang, kemudian Rasulullah kembali semula ke Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, petang tadi petang Jumaat, kalau nisbah kita orang tua malam tu malam apa? Malam Sabtu lah, hari Jumaat malam Sabtu. Hari Khamis tadi 9 hari bulan. Baik. Malam tu Nabi bermimpi. Apa mimpi Nabi? Apa mimpi Rasulullah? Dalam tu didatangkan tanda-tanda dan alamat sebanyak 5 jenis pada Nabi. Yang pertama Rasulullah nampak dalam mimpi dia ialah gambaran seekor lembu yang disembelih. Seekor lembu yang kena sembelih. Itu yang pertama. Gambaran yang kedua ialah hujung pedang Nabi. Nabi ada pedang. Hujung pedang Nabi pada muncung tu patah, serepit. Hujung pedang Nabi tu jadi patah, jadi serepit. Itu gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga, ada satu pedang Nabi yang nama dia Zulfaqar. Dalam banyak-banyak pedang Nabi itu ada satu nama Zulfaqar. Gambaran dia pedang tu tercabut daripada sarungnya. Asalnya pedang tu duduk dalam sarung, tiba-tiba sarung duduk tempat lain, pedang duduk tempat lain. Yang keempat, gambaran dia Rasulullah melihat tangan baginda ni dimasukkan ke dalam baju besi beliau yang tersimpan, baju perang dia yang tersimpan. Dan yang kelima, gambaran dia ialah Nabi ni sedang mengheret seekor kibas. Nabi duk heret seekor kibas.
Jadi bila keesokannya hari Jumaat, selesai solat subuh berjemaat di Masjid Nabawi, Rasulullah mengumumkan kepada sahabat-sahabat bahawa mereka akan diperangi, ditentang oleh kafir-kafir musyrikin Mekah, dengan tujuan nak balas balik kekalahan yang memalukan mereka waktu perang Badar dulu. Jadi di samping tu Rasulullah cerita pasal mimpi dia semalam. Bila diceritakan oleh Rasulullah tanda-tanda dan alamat tadi, ada sebahagian sahabat minta pengertian dan takwil dia. Apa maksud mimpi Rasulullah tu? Jadi Rasulullah sebut yang pertama, gambaran lembu yang disembelih tu akan ada salah seorang sahabat dia yang akan terkorban dalam perang. Yang mati berapa orang? 70. Tapi tak tahulah siapa. Tapi salah seorang sahabat dia digambarkan sebagai lembu tadi akan mati terbunuh. Yang kedua, gambaran pedang tadi juga akan ada salah seorang sahabat dia tetapi yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi juga akan terkorban. Yang ni bolehlah kita maybe memungkinkan dia adalah pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ketiga gambaran pedang tercabut daripada sarungnya ialah Rasulullah bagi tahu akan berlaku dua perkara aneh dan luar biasa dalam pertempuran nanti. Dah tak perang lagi, tak tahulah apa benda. Yang keempat, Rasulullah memasukkan tangan dalam baju besi bermaksud perang nanti hendaklah Rasulullah memilih berperang dengan mereka secara bertahan dalam kota Madinah, jangan sesekali berperang di luar kota Madinah. Tapi hakikatnya perang Uhud yang betul berlaku di luar. Pasal apa jadi di luar, kita cerita. Yang kelima, Rasulullah heret seekor kibas bermaksud Rasulullah akan membunuh seorang pemuka Quraisy. Inilah satu-satunya dalam peperangan Rasulullah bunuh orang kawan ni. Tapi sebab perang tak berlaku lagi, tak tahulah bunuh siapa. Baik. Dalam konteks kelima-lima ni hanya satu benda boleh bincang. Hak lain tak boleh bincang sebab hak lain kena berlaku perang. Seorang sahabat akan mati. Selagi perang tak berlaku, mati ke tak? Tak mati. Tak payah bincang lah siapa-siapa. Hal ni pun sama. Sahabat yang ada hubungan kedekatan dengan Nabi, selagi perang tak berlaku pun tak boleh tahu siapa. Akan berlaku dua perkara luar biasa dan aneh. Selagi tak perang pun tak tahu apa akan berlaku. Yang kelima, selagi tak perang pun tak tahu Nabi akan bunuh siapa. Tapi hak bab bertahan dalam kota tu dibincangkan. Nak cakap Rasulullah dengan sifat tawaduk dan rendah diri. Walaupun seolah-olah mimpi ni itulah patut Rasulullah buat, tapi Rasulullah buka medan perbincangan. Kut-kut ada sahabat-sahabat yang berpandangan lebih baik berperang di luar kota. Jadi kebanyakan sahabat senior daripada sahabat empat itulah Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, sahabat besar seperti Tolhah dan lain-lain, semua setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, kita bertahan dalam kota Madinah. Kalau itulah yang dialamatkan dalam mimpi Nabi. Tiba-tiba dalam duk bincang tu mari ketua dan bapa segala munafik. Siapa ketua dan bapa segala munafik di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan tertukar dengan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah tu pengasas Syiah. Abdullah bin Sabah ni Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita baca buku sirah jumpa nama ni, Abdullah bin Ubay bin Salul tu anak dia. Nama bapa dengan anak sama. Tapi dia double. Kalau Abdullah bin Ubay munafik. Abdullah bin Ubay tu sahabat besar Nabi. Ni orang baik, ni orang soleh. Bapa je munafik. Baik. Mari dia pun cerita setuju. Masa ni dia tak jelas lagi kemunafikan dia, tak terbukti dan tak jelas lagi. Jadi seolah-olah dia menyokong Nabi. Aku setujulah Muhammad kalau kita bertahan dalam kota, sebab aku sebagai salah seorang orang tua. Sebenarnya sebelum kamu datang berhijrah ke negeri kami ni, kami dah banyak dah berperang. Pengalaman kami cukup banyak. Tapi setiap kali kami berperang dan kami bertahan dalam kota, kami sentiasa menang. Tapi setiap kali kami berperang dengan musuh, kami berperang di luar, kami sentiasa kalah. Jadi melihatkan kepada adat turun-temurun dan kesan-kesan sebelum ni, kami setuju sangat kita berperang dalam kota.
Tiba-tiba mari pendapat lain yang terdiri daripada sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat junior. Antara sahabat muda masa tu pak saudara Nabi sendiri, iaitu Hamzah. Hamzah mempunyai pandangan yang berlainan dengan sahabat-sahabat senior. Hamzah kata lebih baik kita berperang dan bertahan di luar kota. Jadi sahabat-sahabat lain nakkan reason, nakkan alasan. Dia kata yang pertama, kita tahu jenis sifat pemuka-pemuka Quraisy ni ialah sifat mereka orang-orang yang bermulut besar. Bukan betul-betul mulut tu besar dah. Mulut besar bermaksud sombong, bercakap angkuh. Contoh macam ni, kalau kita berperang, mereka masuk dalam kota dan peperangan terjadi. Andai takdirnya mereka menang, kita kalah. Mereka menang, kita kalah, maka kita tahu dah apa omongan dan cakap-cakap yang mereka akan bawa balik di bumi Mekah sana. Mereka mungkin akan mengatakan kita mengepung Madinah, kita menyerang Madinah, kita merompak Madinah, kita membakar Madinah. Sedangkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya kecut perut, tak berani keluar daripada rumah masing-masing. Orang menang dia boleh cakap apa-apa. Orang menang kan? Dah kita menang, tak boleh pergi geng tu, tak boleh pergi geng ni. Padahal patut berlawan dah habis-habisan. Tapi dia akan cerita macam-macam lah. Lebih-lebih lagi dia menang tu pasal Madam Badar dulu kalah, hak ni menang lagi lah, merapu dia akan bawa. Yang paling kuat alasan, kami dah dengar khabar-khabar bahawa sebenarnya mereka dah datang semalam lagi. Pasukan-pasukan musuh dah datang semalam lagi, waktu Nabi berada di Quba tu. Sekarang mereka sedang berkampung di luar kota Madinah. Dan ada sebahagian dusun-dusun dan kampung sudah mereka tawan orang-orang dia. Maksudnya mereka masuk dalam beberapa kampung, mereka tawan orang kampung, mereka rampas ternakan dan binatang, mereka rosakkan tanaman dan kebun-kebun mereka. Jadi kalaulah begitu, mereka tu orang Islam, sahabat kita. Kalau kita masih duk bertahan dalam ni, mungkin mereka akan masuk kampung-kampung lain yang lebih mudarat dia lebih besar dari manfaat. Lebih baik kita keluar. Sekurang-kurangnya kalau kita keluar, kampung tu saja yang mereka dapat dan kita boleh berperang di luar. Bagus juga cadangan ni. Lalu pungutan suara diambil. Bila pungutan suara diambil, rupa-rupanya ramai sokong pandangan Hamzah. Ramai sokong pandangan Hamzah. Jadi Nabi terima pandangan Hamzah dan sahabat lain yang nak kita berperang di luar kota. Itu yang jadi kena keluar daripada kota Madinah. Walaupun asal, alamat dan mimpi itu dalam. Jadi Rasulullah pun kata perjumpaan seterusnya, dah hari tu hari Jumaat kena sembahyang Jumaat lah. Jadi pertemuan seterusnya lepas solat Jumaat. Jadi masing-masing bersurai menyediakan kelengkapan masing-masing lah. Hak mana ada pedang nak bawa pedang-pedang, tombak, baju besi. Jadi bila Rasulullah datang balik dan sahabat datang balik, sebenarnya sebelum mesyuarat dengan sahabat tu, Rasulullah dah hantar dua orang spy. Dua orang spy ni dua orang adik-beradik, iaitu Anas bin Fudalah dengan Mu'nis bin Fudalah. Pi tengok betul tak khabar angin yang diceritakan oleh Hamzah tu. Sebelum Hamzah sebut ni, Nabi hantar awal lagi. Jadi bila dua beradik ni balik, betul apa yang dikhabarkan Hamzah, itulah yang berlaku di luar kota Madinah. Ada beberapa dusun dan kampung memang sudah ditawan. Jadi sebelum Rasulullah nak solat Jumaat tu, Rasulullah sekali lagi hantar sahabat dia Habib bin Munzir. Habib bin Munzir ni salah seorang pembesar Ansar. Pi seorang-seorang cek keadaan, double check. Bila selesai solat Jumaat, ada satu benda yang berlaku, iaitu salah seorang sahabat Ansar tiba-tiba meninggal dunia. Lepas sembahyang Jumaat tu ada seorang sahabat Ansar meninggal. Jadi Nabi ada masa dan kesempatan nak urus sahabat ni. Mandi, kafan, semayang, urus apa semua. Dan benda ni membawa berlanjutan sampai hampir nak masuk waktu asar. Jadi semayang asar semua, kira lengkap dah. Nabi pun masuk dalam rumah pakai baju besi. Abu Bakar dengan Umar berada di sisi Nabi. Tiba-tiba datang dua orang sahabat. Dua orang sahabat ni datang pada Nabi, muka yang sedih, muka yang galat, muka yang rasa bersalah. Nabi tanya pasal apa? Dua orang ni siapa? Usaid bin Hudair dengan Sa'ad bin Mu'az.
kami ni rasa galak macam ni. Bila kami nak balik semula lepas mesyuarat pagi tadi, kami rasa bersalah. Sebab dah ditentukan dalam alamat dan mimpi Tuan bertahan dalam kota. Tiba-tiba kami ni bagi pendapat lain yang menyebabkan pendapat kami ni disokong. Jadi kami takut benda ni menjadi penderhakaan atas kamu, wahai Rasulullah. Kami takut kamu marah, kamu tak suka, kamu tak redha dan perbuatan kami derhaka, maka celakalah kami. Jadi kami datang ni sebab galak nak minta maaf. Kalau nak tukar balik bertahan dalam kota pun go on lah, kami terima. Lalu Nabi kata tidak. Sesungguhnya bila mana seorang Nabi dan Rasul tu dah siap pakai baju perang dan sebagaimana yang dimuktamadkan, dia tidak akan pusing dan kembali semula. Jadi kita nak perang di luar lah. Sebab itu yang disepakati. Jadi sebelum pi, Rasulullah hantar spy yang ketiga. Kali ketiga iaitu Salamah bin Salamah, pi cek lagi kawasan tertentu. Jadi Rasulullah pun bergerak. Bila Rasulullah nak bergerak ni, sahabat yang defend Nabi, hak jaga Nabi kali ni ialah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Dan amanah untuk jaga kota Madinah ditinggalkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dah dengar nama sahabat ni? Ayat ni pernah turun pada sahabat ni, Abasa wa Tawalla tu. Surah apa Abasa wa Tawalla tu? Orang tua kampung surah apa? Surah Abasa wa Tawalla lah. Padahal ayat tu Abasa wa Tawalla dah. Ayat Abasa wa Tawalla tu, ayat tu lah turun pada Abdullah bin Ummi Maktum tu. Sebab dulu dia ada minta sesuatu dengan Rasulullah, seolah Rasulullah tak layan. Jadi turunlah teguran daripada Allah kepada Nabi. Baik. Tu sahabat yang diamanahkan jaga kota Madinah semasa sahabat ni keluar berperang. Jadi Rasulullah pun keluar waktu asar. Jarak lebih kurang antara kota Madinah dengan medan Uhud tu 3 batu je. Walaupun 3 batu kita hari ni tak apalah, naik motor, naik kereta. Dia ni kena berjalan. Hak ada unta, naik unta. Hak ada lembu kerbau pula, mana ada lembu kerbau tak? Hak naik apa? Kuda, naik kuda. Hak pakai baju besi, pakai baju besi. Hak ada tombak-tombak lah, ikut kemampuan masing-masing. Sebab kita tahu Islam pada tu masih baru, tahun ketiga hijrah kan. Segala-gala serba-serbi kekurangan. Jadi pertama kali Rasulullah sampai di satu dusun. Dusun ni nama Syaikhain. Dusun ni nama Syaikhain. Bila Rasulullah sampai di dusun ni, Rasulullah berhenti berehat sebab dah beransur malam dah. Tiba-tiba Rasulullah tengok sahabat-sahabat dia ni ada sesuatu yang tak kena. Yang tak kena ialah ada juga terlepas sahabat-sahabat yang di bawah umur. Ada hak umur 13 pun mari, hak umur 14 pun mari. Jadi ni sahabat di bawah umur, kebiasaan Nabi tak benar ikut berperang, ramai. Antara yang terlibat hak Nabi reject dan suruh balik ialah anak Saidina Umar, Abdullah bin Umar. Waktu tu muda lagi, balik. Nabi suruh balik. Kemudian siapa lagi? Zaid bin Sabit, muda lagi, 13 tahun, balik. Padahal Zaid bin Sabit di kemudian hari jadi ketua penulis wahyu Nabi, sahabat ni. Kemudian Zaid bin Arqam, anak sahabat yang rumah dia mula-mula dijadikan tempat dakwah. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tu anak dia, Zaid, muda lagi, 13, balik. Kemudian siapa lagi? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, muda lagi, balik. Abu Sa'id ni kemudian hari penghafal hadis nombor 6 ke nombor 7 paling banyak hadis Nabi, inilah dia Abu Sa'id. Tapi waktu tu dia muda, Nabi suruh balik. Kemudian ada lagi nama Usaid bin Zahir, kena balik. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat besar lain kena balik. Tapi dalam hak mana-mana muda tu ada 2 orang diterima oleh Nabi. Orang lain tak, 2 orang ni. 2 orang ni ialah Rafiq bin Khadij. Rafiq bin Khadij dengan Samurah bin Jundub. Waktu tu mereka ni dua-dua umur antara 14 hingga 15 tahun. Jadi pasal apa Nabi pilih? Mula-mula Nabi tolak, tapi bapa kepada Rafiq Khadij ni pi jumpa Nabi. Dia bagi tahu anak dia ni, besar dia dan tinggi dia, walaupun umur tu lebih daripada kanak-kanak lain, lebih daripada orang lain. Dan dia ni hebat dalam bab memanah. Dia hebat dalam bab memanah.
Jadi Nabi nak tengok bukti hebat sungguh kedak dia memanah, maka ujian demi ujian dibuat, maka Nabi puas hati. Dia antara ahli pemanah yang hebat di usia yang muda, jadi Nabi pilih dia. Nabi pilih dengan sebab saranan bapa dia dan memang teruji dia ni hebat memanah. Kalau kita tengok sejarah sahabat Nabi hak hebat memanah ni ramai. Antara hak nombor 1 paling top, sahabat hak nombor 9 dijamin masuk syurga. Siapa? Oh, ustaz bagi nombor-nombor tu payah ha? Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah dengar ni? Sa'ad bin Abi Waqqas ni, yang ni sahabat yang pernah sampai ke China kan. Jadi dulu Nabi pernah doa pada dia, Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, kamu tepatkanlah bidikan anak panah dia dan kita kata kabulkanlah, tunaikanlah segala doa dan permintaan dia. Jadi dia dapat doa Nabi ni dua benda. Setiap kali dalam pertempuran dia melepaskan bidikan anak panah dia, memang tak akan pernah tersasar, mesti kena. Yang kedua, doa dia selalu makbul. Selalu makbul. Memang doa dia makbul. Dia pernah mendoakan kepada seorang wanita agar wanita ni mati depan rumah dia dalam kolam dia sendiri. Waktu wanita ni fitnah dia. Jadi bila wanita ni fitnah dia, dia doa, perempuan ni mati cara macam ni, duduk tak berapa lama, kawan tu lalu tepi kolam kat rumah dia, terkidah kaki, jatuh dalam kolam, mampus dalam tu. Jadi sebab orang nampak peristiwa ni, lepas Rasulullah wafat, mana-mana sahabat yang bermasalah, walaupun mereka tu betul, tapi dinafikan hak, mereka akan guna nama Sa'ad. Contoh kita duk bergaduh berbalah, kalau hang kata lagi kat aku minta Sa'ad, doakan kat hang. Dengar nama Sa'ad doa, tak berani. Memang kalau kita kata aku akan suruh minta Sa'ad doakan kat hang, tak ada orang berani. Sebab orang tahu doa Sa'ad tu makbul. Tu kelebihan dia. Yang kedua, hak Rasulullah lantik ketua dalam perang Uhud ni, iaitu Abdullah bin Jubair. Jadi ramai duk mari tanya, sebab mereka tertukar. Ni pun kadang-kadang huruf za dengan huruf jim pun bunyi nak dekat-dekat kan. Kalau guna huruf jim dia jadi Abdullah bin Jubair. Kalau guna huruf za dia jadi Abdullah bin Zubair. Jauh Zubair dengan Jubair tu, tapi kadang-kadang orang duk anggap Abdullah bin Zubair jadi ketua pemanah. No. Walaupun nama Abdullah bin Zubair ada sahabat, tapi kena ingat Abdullah bin Zubair ni anak siapa? Abdullah bin Zubair anak Zubair bin Al-Awwam. Isteri Zubair bin Al-Awwam Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat lain ke Madinah. Dia sedang mengandung anak dalam itulah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni sahabat Nabi yang pertama lahir di bumi Madinah selepas hijrah. Bila dia lahir waktu hijrah, perang 3 hijrah, umur dia berapa? 3 tahun. Logik akal dah umur